Okey, ini waktu siang. Nampak parking semua sempurna, senang. Parking banyak ni kan. Kereta dah lalu pun senang ni bang. Lapang, tenang bang. Tapi apa jadi pada waktu malam? Dan bila malam tiba, parking jadi tempat kedai makan. Penuh dengan meja makan, sampai orang nak parking pun tak ada. Dan juga memang jadi tempat yang menyempitkan lagi laluan untuk kenderaan. Situasi ni bang bukan hanya berlaku di sini, tapi berlaku di hampir semua tempat di dalam kawasan Lembah Kelang. Kedai makan menguasai tempat parking. Apa cerita? Kalau dapat saya tunjukkan di sebelah kiri saya, memang ni asalnya memang pot untuk parking. Tapi kalau kita dapat lihat, semua dah dipenuhi dengan kursi meja yang menjadi tempat untuk mereka penuhkan ruang-ruang parking yang ada. Semua kedai-kedai makan yang pada awalnya sebelah siang tadi memang tempat parking, tapi telah pun diisi dengan meja makan. Jom tengok. So ini bukan sekadar berlaku di sini, tapi berlaku di semua kawasan-kawasan yang ada di Lembah Kelang. Adakah operasi ataupun penguasaan bersifat terpilih hanya mencari kedai-kedai makan kecil yang berniaga di kaki lima ataupun di pinggir-pinggir jalan, tapi kedai-kedai makan besar sebegini dibiarkan mereka terus menjadi raja menguasai parking di kawasan kedai mereka? Saya terpaksa bergerak sebab nampaknya mereka telah mula perasan apa yang saya cuba buat di sini. Tapi kita nak cari tempat lain lagi, sebab saya percaya banyak lagi tempat-tempat lain di sekitar Lembah Kelang juga yang berlaku perkara begini. So apakah tindakan atau apakah peraturan sebenarnya dalam memastikan kawasan parking digunakan dengan sebaiknya, bukan menjadi tempat untuk mereka melonggokkan meja makan mereka sehingga mengganggu lalu lintas. Okey, kalau sebelum ni saya tunjukkan kawasan dekat sebuah kawasan di Selangor. Tapi ni dalam Kuala Lumpur pula. Sampai jam, sesak jalan, parking jadi huru-hara sebab semua tumpu nak makan di tempat ni. Mereka berniaga di kaki lima. Maksudnya kedai-kedai makan ni dia orang letak meja dia orang di bahagian luar kaki lima, menyebabkan memang kereta parking double, triple kan. Tapi memang ini meriah yang berlaku di kawasan Kuala Lumpur. Persoalannya, kenapa dibiarkan? Boleh tengok kenderaan punya banyak, parking jadi huru-hara sampai double, triple parking, sampai terpaksa parking bertindak-tindan, kereta pun penuh sampai jam jalan, dan kebanyakannya berhenti ataupun sesak kerana masing-masing terganggu dengan lalu lintas yang disebabkan oleh mereka yang berhenti untuk makan di sinilah. Dan memang parking payahlah sebab orang ramai tumpu, meja sampai keluar luar kedai. Dia tengok sendiri kenapa benda ni dibiarkan berlaku begini. Ini berlaku dalam Kuala Lumpur. Maksudnya Lembah Kelang memang menjadi tumpuan kedai-kedai makan, mengambil kaki lima mereka sebagai tempat untuk perniagaan mereka. Korang bayangkan sampai dekat depan 7-Eleven pun diorang letak meja diorang. Ni 7-Eleven dekat luar-luar penuh, sampai ke luar-luar kawasan, sampai depan-depan kedai penuh. Nampak? Semua sebenarnya satu line penuh ni mereka kuasai dengan meja mereka. Apa cerita? Mana ada PPT? Apa cerita? Menarik kan? Pak kata orang tu menguasai seluruh kawasan. Penuh. Kita boleh katakan memang setiap kawasan letakkan meja, sampai ke tempat zon tunda tu. Ada zon tunda tapi meja makan pun letak dekat zon tunda. Dan ini antara punca jugalah kenapa jalan ni sesak. Sebab majoriti orang datang sini untuk makan. Bagus, tak ada masalah. Tapi adakah dibolehkan untuk mereka letakkan meja mereka di kawasan kaki lima? Tahu saya tak boleh kot, kan? Jadi adakah ada penguasaan terpilih? Kerana kita dipahamkan peniaga-peniaga tepi jalan banyak yang diambil tindakan, tapi kedai-kedai makan yang besar-besar, yang meriah-meriah, kenapa boleh sampai mengganggu laluan yang sepatutnya dikosongkan untuk orang awam? Seperti apa yang saya kongsikan sebelum ini, situasi ini bukan hanya berlaku di satu kawasan saja, tapi melibatkan banyak lokasi-lokasi lain sekitar Lembah Kelang, yang mana kedai-kedai makan yang besar-besar ni menggunakan laluan yang sepatutnya dikosongkan untuk mereka meletakkan meja makan. Dan inilah yang situasi yang saya kira telah pun berlaku di hampir semua tempat dalam kawasan Lembah Kelang. Sewajarnya tindakan yang lebih serius diambil kerana ia melibatkan kesalahan yang kita faham patut jadi kena pasti ataupun dipantau oleh pihak berkuasa tempatan. Soalannya kenapa ia berlaku? Nampak dia orang tengah prepare kursi-kursi yang ada, nak bagi penuh lagi. Dah tak cukup dengan depan kedai sendiri, dia penuh sampai depan kedai orang lain pula. Maksudnya dia nak bagi penuh selagi boleh. Dia orang makan habis jalan ruang yang ada. Tapi seperti apa saya maklumkan, ini bukan hanya berlaku di sini ataupun di kawasan-kawasan lain saja, ataupun bukan hanya di kawasan-kawasan bandar saja. Ia hampir berlaku di semua lokasi di Lembah Kelang. Malah saya percaya di tempat lain pun ada, negeri-negeri lain pun ada. Jadi jom kita bawa anda ke tempat lain pula. Adakah ia berlaku
sama seperti apa yang kami tontonkan di sini pada hari ini. Kalau saya tunjuk sini kan, lagi huru-hara, lagi gila-gila punya. Sebab dia orang dah sampai jalan yang asalnya boleh pergi kereta yang selesa, langsung sempit jadinya. Bukan setakat letak meja dengan dia punya stall-stall apa nama makanan semua penuh. Ni semua jalan raya ni. Tapi dia penuh sampai tepi-tepi jalan. Memang sempit, memang meriah sangat-sangat sini. Lagilah apa nama lot parking dan juga jalan raya terus disapu terus. Jadi inikah sebenarnya yang dibenarkan. Kita tengok kereta dah lalu pun susah jadinya. Jadi sempit jalannya. Jadi terpaksa mengelak, terpaksa menyelit. Kan? Wah, sakan tu. Nampak? Penuh. Kalau saya katakan sini memang paling meriah lah kot. Sangat-sangat meriah lah. Jadi sebenarnya persoalan dia ialah sejauh mana pemantauan dibuat untuk memastikan perkara begini tidak sewenang-wenangnya berlaku sebegini. Dan adakah sebenarnya undang-undang ataupun peraturan PBT membenarkan berniaga sebegini dan meletakkan kursi meja mereka di jalan raya ataupun di parking lot yang ada? Dan adakah sebenarnya peniaga juga boleh berniaga di kawasan kaki lima? Jadi saya kira ini tentu sekali menjadi satu persoalan yang patutnya dijawab oleh pihak berkuasa tempatan. Dan sekiranya tak dibenarkan, apakah tindakan yang wajar diambil oleh pihak PBT dalam menangani situasi ini? Jumpa lagi untuk Apa Hal Harian Metro. Assalamualaikum.